kasih juru acara majlis. Terima kasih kepada rakan saya Tuan Haji Bakar, dan juga kepada para profesor, khususnya dekan FSKK, rakan-rakan yang baru masuk mengarah, khususnya juga kepada sahabat-sahabat daripada perpustakaan PTSL, rakan dari ICON, dan juga daripada rakan dari bahagian seni, juga daripada rakan-rakan dari Suhakam, terima kasih banyak, daripada Frame, terima kasih, juga daripada Tasik Cini, terima kasih banyak, rakan penyelidikan daripada yang jauh sana, ya, pada fakulti yang lain, pelajar-pelajar, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, terima kasih. Ada 3 sebab mengapa saya menyambut baik undangan untuk menyampai syarahan Tun Sri Lanang ini. Pertama, ia merupakan peluang para ilmuwan terbaik untuk berkongsi ilmu dengan pihak pustakawan. Para ilmuwan, sama ada penyelidik atau wakil kerajaan, ada wakil daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli di sini yang janji akan datang, serta sahabat-sahabat para hadirin sekalian. Kedua, dengan kehadiran ramai-ramai atau beramai-ramai, amat besar kemungkinan maklum balas yang banyak dan bernas dan yang terus membina ilmu yang mendalam akan diperoleh dan dalam pelbagai bidang. Terima kasih saya ucapkan. Di kalangan cerdik pandai serta masyarakat awam terletak ilmu yang amat berharga. Selalu kita tidak menyedarinya, terutamanya yang diberi dan disampaikan dengan cara yang telus. Ketiga, khusus bagi perjumpaan kita pada hari ini, dengan cara tidak langsung saya peroleh peluang istimewa membayangkan sistem akal budi dan budi bahasa orang pribumi, termasuk orang asli serta rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Pertukaran konsep berbudi bahasa adalah suatu kegiatan yang intrinsik dalam sistem dan usaha diplomasi seharian, bukan sahaja melalui Laungan Satu Malaysia. Tentu sekali saya berterima kasih kepada Perpustakaan Tun Sri Lanang serta pucuk pimpinannya. Saya tidak lupa juga sejarah pembangunan perpustakaan cemerlang ini. Perpustakaan telah berkembang dari satu perpustakaan kerdil kepada repository penyimpan khazanah yang luar biasa, menghimpun dan meneliti harta intelek warga dan institusi kita yang tidak pernah putus. Syarahan seperti ini yang diadakan pada hari ini akan melipat gandakan peluang cendekiawan untuk menyumbang kepada tempat kerjanya lebih banyak ilmu yang boleh dikongsikan. Saya juga sedar bahawa seperti mana-mana institusi termasuk Museum UKM, wajah dan hala tuju perpustakaan sentiasa diperbaharui dan dijenamakan semula. Saya amat kagum melihat perkembangan ini. Sudahkah anda menggunakan perpustakaan tersebut dengan cara yang seoptimum mungkin? Perkhidmatan PTSL amat baik. Terima kasih sekali lagi. Dan syarahan pada hari ini akan cuba membekalkan maklumat dan perspektif tentang pengajian ilmu pribumi masa kini yang sedang hebat dipersoalkan. Banyak yang telah berlaku dalam arena ini. Informasi selalunya kurang oleh sebab berita mengenai golongan pribumi sama ada pada peringkat antarabangsa maupun di peringkat setempat selalu diketepikan. Tujuan saya sebagai penyelidik bertambah luas semakin lama.
dan semakin ia menuntut perhatian, semakin ia bertambah rumit. Kajian demi kajian berjalan dengan teliti dan secara inklusif. Namun perhatian yang dipohon atau dicadangkan lambat sampai. Oleh sebab itulah lebih wajar PTSL melipat gandakan lagi usaha untuk memperhebatkan koleksinya lagi, sehingga ia menjadi pusat utama dalam pengajian bidang ini. Kesempatan ini diambil kerana satu sebab yang khusus, bahawa Universiti Kebangsaan telah ditubuhkan atas tuntutan konsep kepribumian yang telah menyangkal dan merobohkan pemikiran kolonial yang telah berleluasa sebelum ia ditubuhkan pada 18 Mei tahun 1970 dahulu. Kalau tidak atas desakan Raja-Raja Melayu pada Durbar 1903, tidak akan ada UKM, tidak akan ada siswaza sebanyak lebih 140,000 orang pada hari ini. Kepribumian juga berasaskan semangat teguh kepada penggunaan bahasa pribumi Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perjuangan. Semangat itu diperkokoh lagi dengan unsur murni dan agama Islam yang mudah digunakan bagi tujuan memupuk suatu negara yang bersatu padu. Itu asasnya. Kita tidak harus keciciran dalam bidang ini kerana itu dituntut sebagai harapan masa depan seluruh rakyat. Peranan PTSL adalah peranan sejati sebuah universiti kebangsaan. Justru ia bersama satu bentuk pendidikan, ia menceriakan harapan setiap pelajar bagi melihat dan membina bersama satu bentuk pendidikan yang berlandaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sentiasa perlu dipupuk untuk semua warga negara kita. Saya sebut nilai kemanusiaan itu sebab universiti-universiti dunia termasuk di barat, di mana juga pun banyak melupakan mengajar dalam kurikulumnya aspek-aspek kemanusiaan yang menjadi penerimaan pelajar. Lepas mereka lulus pada universiti, apa yang mereka boleh buat selainkan membuat sesuatu yang berkaitan dengan kursus mereka. Kadang-kadang mereka memperbagaikan kerja mereka, tapi yang banyak tidak ada ialah trust kemanusiaan yang tidak banyak diajar. Ini menjadi amat penting. Minggu lalu saya di Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Di situ pelajar-pelajarnya adalah pelajar-pelajar yang diberi masa untuk mempelajari aspek-aspek kemanusiaan. Jadi harapan universiti seperti itu adalah untuk menyampaikan dan menyamakan dalam apa pemikiran mereka nilai-nilai kemanusiaan itu. Pelajar-pelajar dipilih daripada 50 buah negara dari pelbagai latar belakang dan digemblengkan pendapat-pendapat mereka supaya mereka dapat berkhidmat pada komuniti masing-masing. Sama ada kita di UKM mampu membuat itu atau tidak, terpulang juga pada kita. Jadi banyak faedah dilakukan, banyak faedah yang terdapat apabila juga kita kembali balik kepada warisan lama kita dan kita melakukan kajian pada masyarakat pribumi kita waktu dulu. Menyelidik tentang orang asli telah membolehkan saya misalnya memerhati dan memperinci gelagat orang Melayu dengan lebih rapat lagi. Orang Melayu menyampai akal budi dan sikap sosial yang amat aneh terhadap orang asli. Sikap tersebut disebut sebagai tidak menentu, mungkin mengelirukan. Di samping itu amat ambivalent. Dia suka orang asli dan kadang-kadang memang tak suka orang asli. Dia buat joke tentang orang asli, tapi dia hormat juga ada orang asli dan dia takut. Saya beri contoh, misalnya konsep batin orang asli. Konsep ini merupakan satu konsep utama bagi orang Melayu.
Seorang batin itu memang dilihat sebagai seorang manusia yang mempunyai kuasa dalam masyarakat, orang yang berilmu dan berkarisma, malah banyak karisma umpamanya dalam bidang bahasa, kuasa dan bidang kemanusiaan dan bidang perubatan. Ia selalunya dihormati kerana misteri kuasa dan jenis kekuasaannya, dan tidak mudah didalami atau difahami. Maka orang Melayu menganggap batin itu harus ada kuasa, harus ada kelebihan yang luar biasa. Sebenarnya ini tidak tepat. Sebenarnya apakah batin itu betul mempunyai banyak kuasa? Dalam kalangan masyarakatnya, batin adalah manusia biasa. Punca kuasanya tertumpu kepada apa yang diberikan kepadanya oleh masyarakat luar, bukan masyarakat sendiri. Kita anggap batin berkuasa, tapi seorang batin itu akan menafikan perkara ini kerana ia tidak berestu sama sekali akan tafsiran kita. Seorang penyelidik yang mahir seperti Jeffrey Benjamin melihat batin begini: one word from the batin and everybody does whatever they like. Maknanya di situ kita beri arahan, kita harap batin memberi arahan, kita harap batin menjadi pemimpin. Itu bukan masyarakatnya. Masyarakat mereka adalah egalitarian sifatnya. Kuasa bukan satu komoditi yang dipakai seperti kita pakai. Okey? Jadi bila nak kasih arahan, batin bukan orangnya. Dia boleh bercakap, bertutur dengan anak buah. Jangan kita lupa. Begitu juga warga yang lain. They don't give orders. Ini tidak difaham. Begitu juga saya sebut dimensi keketuaan batin itu. Ya, sebenarnya batin orang biasa. Please understand. Seseorang batin akan akur kepada orang luar kerana itulah interpretasi orang luar. Bagaimana dengan orang dalam kalangan anak buahnya? Ia diam biasanya. Maksudnya apa kuasa yang ada padanya? Kuasa bertindak sebagai pemimpin atau kuasa mengarah ketua-ketua di bawahnya yang lain? Di mana ketua-ketua itu? Yang memberi pangkat ketua banyaknya adalah orang luar. Masyarakat pribumi di semenanjung Malaysia selalu disalah tanggap berkaitan dengan dimensi hidup ini. Istilah kuasa jarang-jarang sekali digunakan kerana ia bukan satu perkara atau ciri yang digunakan. Tiada digunakan, maka tiada wujud sebagai satu entiti. Implikasinya banyak sekali, terutamanya dalam bidang merubah masyarakat. Kuasa tidak diaplikasikan kerana ia kurang perlu digunakan pada peringkat hidup seharian. Yang mengambil tempat kuasa adalah kehendak sendiri yang berasaskan kepada keperluan menjana diri secara sederhana. Ia bukan sekali hendak dibawa oleh kerana pembahagian bidang kuasa dan penggunaannya tetap digunakan secara meluas dan pasti dalam halangan kita. Tradisi lisan, ini satu unsur dan dimensi yang selalu tidak dapat oleh orang luar. Alam lisan dan alam gaib orang asli amat kaya dengan kisah lama yang membayangkan kepercayaan serta kiasan terhadap selok-belok kehidupan dalam kepelbagaiannya. Semuanya menceritakan tentang misteri hidup mati manusia, interaksi dengan alam sekitar, peningkatan ilmu dan rezeki, pembelajaran dan sosialisasi dalam konteks budaya ilmu yang perlu diperoleh manusia dan seumpamanya. Kalau orang Melayu ada cerita tentang Pak Pandir, misalnya yang diceritakan The Cycle of Tales oleh Amin Suwini, begitu banyak cerita tentang Pak Pandir. Orang asli ada cerita tentang Panir, Pak Pandir, Panir atau Jerdin nama dia. Panir tidak tahu cara mana nak berumah tangga. Dia tak tahu tentang konsep membuat anak, ya, cara mana nak dibuat. Maka satu hari perkara itu diajar padanya oleh bapanya. Jadi Jerdin melakukan aktiviti itu selama 7 hari 7 malam. Ia tidak berhenti. Isterinya tidak tahan dan merasa tertindas sekali. Lalu bapanya
dapatkan burung gagak menggigit ponggongnya, barulah ia berhenti. Katanya membuat sesuatu yang seronok itu mesti ada sempadannya. Dalam bicara hari ini, saya timbulkan beberapa perkara yang terpilih bagi mencadangkan kefahaman mengenai isu-isu yang menyelindungi realiti dalam konteks dunia pribumi sedunia. Perkara-perkara tersebut adalah masalah sejagat, namun contoh-contoh tertumpu kepada kedudukan kita di dalam alam berdekatan, terutamanya di Malaysia. Perkara-perkara yang disebut muka atau wajah pribumi, sosioekonomi pribumi, politik pribumi. Politik itu dimaksudkan dalam kerangka yang luas budaya pribumi dan pendidikan pribumi. Setiap satunya memerlukan penelitian dan empati dari kita. Penyelidikan lanjutan atau extended yang berhemah, universiti elok bergabung dengan komuniti pribumi dalam usaha membangun upaya kedua belah dan bukan satu saja. Corak hubungan antara adalah berlandaskan perkongsian atau partnership yang tidak berat sebelah. Ini penting dalam metodologi kita. Ciri dan pegangan utama berasaskan keterusan dan pembinaan sinergi yang berlarutan yang menguntungkan. Saya sebut perkara ini 17 tahun dulu dalam carahan perdana 1995. Apakah wajah pribumi itu? Masyarakat pribumi mempunyai wajah yang tersendiri. Ia terbagi pada dua. Dari sudut sosiologinya, masyarakat pribumi biasa terkeluar dari arus perdana, tersisih oleh kerana selalunya mereka tidak ramai. Kalaupun ramai, mereka tidak mempunyai kuasa politik. Penguasaan ekonomi yang rendah dan kurang mendapat restu dari pemerintah untuk bebas keluar selain dari terikat pada kawasan ruang sosial mereka. Oleh sebab itu, wajah yang dibayangkan pada masyarakat adalah luas, adalah wajah orang yang kurang bersih, kurang serba-serbi, kurang yakin dan tidak petah bercakap. Ciri-ciri wajah pribumi selalu menjadi tumpuan para seniman, para artis yang ingin berupa luar biasa, cantik, eksotik, rugged, mesra alam. Lihat saja wajah pribumi Australia yang dibayangkan dalam lukisan-lukisan yang ditayangkan di merata dunia. Gambaran sedemikian lebih tertumpu kepada alam pribumi itu yang belum diceroboh, terbiar sebagai entiti semula jadi. Warga pribumi yang tidak langsung, tidak cenderung memusnahkan alam. Wajah dan muka bersama menggariskan satu dunia yang penuh dengan kontradiksinya yang tersendiri. Tanah siapa yang didiami warga pribumi itu adalah berkaitan rapat dengan rasanya ataupun sikapnya terhadap dunia dia luar. Persoalan seperti ini tidak menyenangkan kerana hak milik tanah bukan satu isu yang mudah diperkatakan. Ia menjadi satu tanda tanya yang besar pada masa kini. Namun dalam konteks segala kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh masyarakat pribumi itu, mereka dianggap sebagai aman dan tidak mengganggu sesiapa pun. Tetapi hakikatnya konflik masih berleluasa dan hal-hal berkaitan berkaitan dengan tanah pusaka nenek moyang mereka yang telah mendiami kawasan kediaman mereka berkurun-kurun. Saya cenderung untuk menunjuk latar belakang pengajian dan penyelidikan pribumi dan juga beberapa perkara di mana saya sendiri terlibat. Siapa yang berkata? Okey. Kita menoleh kembali sedikit tentang kajian pribumi dulu dan sekarang. Saya sebut beberapa yang terpilih saja. Beberapa pengkaji dari Eropah tahun 1800 dan sedikit sebelum itu hinggalah pada tahun 50 banyak datangnya daripada luar, daripada Eropah ya. Terutamanya orang-orang seperti Sebesta, pentadbir dan sebagainya. Cuba di belakang. Pada bulan Ogos dulu. Terima kasih kepada Icon yang telah berusaha
untuk mendapatkan 107 buah gambar hitam putih yang diberikan melalui Duta Besar Republik Czech kepada UKM. Beliau waktu itu mengatakan kami akan habis jawatan dalam masa 2 bulan. Boleh diterbitkan buku ni tak? Maka satu hubungan sinergi yang hebat dilakukan bersama beberapa orang termasuk diri saya mengenai tugas itu, bagaimana nak diterbitkan. Dalam gambar 107 itu ada banyak gambar di mana tak ramai orang memakai baju-baju macam kita ni, ya, kurang sangat bajunya. Jadi macam mana kita kata segan nak kita nak terbitkan, tapi tuan yang pertama ambassador kita mengatakan janganlah jadikan susah sangat, terbitkan saja. Ini pada tahun 1924, ya, 1924 dikeluarkan oleh orang itu, Paul Sebesta, daripada seorang Czech yang tinggal yang datang ke Malaysia untuk membuat penyelidikan dalam kalangan masyarakat negeri itu, dibiaya oleh Roman Catholic Vatikan di Rome, dan diberi duit untuk mengenal pasti dalam kalangan masyarakat negeri itu ada tak konsep satu Tuhan, ya, satu Tuhan. Tapi dia ni seorang yang begitu hebat. Dia editor Anthropos, satu jurnal yang begitu terkenal, dan juga pandai berbahasa. Dia buat penyelidikan, dia tinggal di situ. Berapa lama diperlukan dia tinggal di situ. Satu hari dia nak ukur lengan orang negeri itu. Macam mana nak ukur, nak simpan, bawa balik ke kampung dia, ya, ke negeri dia. Jadi dia tanya-tanya orang kampung, dia kata, okey, kita ukurlah tulang orang yang dah mati. Jadi satu malam dia pun intai-intai tempat orang dah lama mati itu, dan digali lubang, digali kubur orang itu, ya, dan diambil, diletak dalam guni, disuruhkan di kampung, dekat kampung, tepi sungai, di balik pokok. Hari berikutnya apa yang berlaku? Dia tengok tak ada orang di kampung, tiada orang pun di kampung. Dia kata, kenapa orang tak ada? Dia takut harimau ke? Sebab dia ada cerita, dengar cerita harimau datang, ya. Jadi tinggal dia seorang di kampung. Rupanya orang kampung takut pada dia, orang yang menggali-gali kubur untuk nak ukur lengan orang, leher orang, tengkorak orang, ya. Tapi gigihnya tu macam kelebihan sedikit. Jadi itu sebahagian daripada wajah dia sebagai seorang penyelidik, ya. Banyak ceritanya lagi, dan buku tu ada dipamerkan, ya Yazid, ada. Menarik sekali. Ini hendak cakap saja sedikit. Kembali ke tadi. Ni sebelum. Jadi kerja lapangan yang banyak oleh masyarakat pribumi waktu dulu, dan juga oleh masyarakat ataupun pengkaji daripada universiti-universiti besar di Great Britain, terutamanya di Cambridge, di Oxford, yang dan lain. Misalnya kurator museum kita datangnya daripada sana, pun Evans dan sebagainya tu. Mereka adalah lulusan daripada University Cambridge, dan ada daripada Oxford, ada daripada London University. Ada seorang di bawah tu namanya Needham. Needham itu adalah supervisor saya di Oxford dulu. Dia sudah membuat kajian tahun 50-an semasa dia datang ke sini sebagai ketua pengintip komunis tahun 50-an, masa darurat dulu, dan sempat menulis 2 artikel tentang orang asing, dan artikel itu menjadi artikel yang paling masyhur. So Needham sudah tiada sekarang, tapi sebagai seorang penyelidik dia amat hebat. Pengalamannya adalah menulis tesis PhD-nya dalam kalangan masyarakat Penan di Borneo. Lepas itu dia masuk jadi askar. Askar dia jadi ketua intelligence, mengintip komunis yang membawa membantu membantu orang asli
untuk membekalkan makanan pada waktu itu. Itu satu-satunya aspek sejarah. Dan kajiannya dalam kalangan Cik Wong yang dia jumpai pada waktu dia dalam hutan dulu. Dan lain-lainnya memang banyak. Frederick Dunn dari sudut arkeologi dan etnologi menceritakan tentang migrasi manusia dan hubungan dalam masyarakat di hutan. Jeffrey Benjamin, Kirk Endicott, Benjamin daripada Cambridge, Endicott daripada Oxford dan Harvard, Robacek daripada University di Michigan, Howell daripada Oxford, Rosman daripada Cornell, Takpo daripada Hawaii, Nicholas daripada UPM, ya, Hud Saleh daripada Oxford itu. Murid Hud Saleh, Allah yarham, Adi Taha, murid saya yang pertama, membuat penyelidikan dalam kalangan orang asli. Pelajar-pelajar UKM memang beratus orang, sebab saya memberi kursus etnografi orang asli selama 20 tahun di UKM. Masa muda-muda dululah, ya. Dan tapi kursus itu tiada lagi dekat. Kenapa? Di mana perginya? Ini mendahului masa anda, ya. Mungkin elok dibalikkan semula. Maria Andre Kuyat dalam kalangan saya buat kalangan Semelai, atau Adi buat kalangan Temia, pelajar-pelajar UKM 20 tempat lain. Kuyat orang buat kajian tentang orang Jahat, Ramli, orang Semak Beri di Terengganu, Colin Nicholas secara umum, Takpo, orang Batik di Taman Negara, Rosman, kalangan orang Temia, Howell, kalangan orang Cik Wong, Robacek, orang Semai, Endicott, orang Batik, Benjamin Temia, dan sebagainya. Memang banyak. Ini sebahagian daripada rakan-rakan kumpulan saya menyelidik. Tidak ada masalah bagi kita. Kita sentiasa menulis surat dan meng-email sekarang pada waktu dulu dan sebagainya. Jadi sebahagian pengalaman menyelidik adalah pengalaman di mana kita tidak menyentuh aspek politik. Mereka dari luar negara dilarang untuk menyentuh aspek politik. Ada sekali pada tahun 1995 berlaku satu peristiwa di Taman Negara yang saya sebut-sebut tahun 95 dulu, bahawa seorang penyelidik daripada universiti di Jerman telah memperkatakan, hey, kenapa tak ada peluang yang cukup-cukup untuk orang asli bekerja di Taman Negara? Lama-lama orang kata, ini orang meracunkan pemikiran orang asli, ya? Sedangkan sebenarnya dia terus memperkatakan, tapi ia berbau politik. Jadi menjadi satu skandal yang besar. Akhirnya dia disingkir dari Taman Negara. Sebab Taman Negara itu satu tempat di mana memang banyak berlaku peristiwa, skandal dan politik dan konflik antara pelbagai kumpulan yang semuanya ada berkaitan dengan hutan rimba tropika. Maka kalau kita lihat kajian-kajian ini, semuanya berfokus kepada manusia dan hutan rimba tropika. Tiap seorangnya. Hutan rimba Benjamin di Kelantan, Hulu Kelantan, bergolak sekarang ini. Endicott, hutan rimba di Taman Negara, bergolak juga. Robacek dengan orang Semai di Perak. Howell juga dalam kalangan pos Kuala Tandang, tempat gajah banyak situ. Rosman di Temia juga. Takpo, perjalanan orang manusia di Taman Negara, itu isu yang satu yang besar. Nicholas, NGO yang banyak membuat kajian dan memperjuangkan hak orang asli, terutama yang tanah. NGO, COAC. Ramli kurang sedikit suka pada orang asli, ya. Kuya begitu juga memperjuangkan merbau yang ditebang, kayu-kayu merbau yang begitu hebat ditebang. Orang jahat membuat bukan topeng, dia buat ukiran yang hebat-hebat tentang bes dalam kampung dia. Itu pun sudah lenyap sekarang kerana ketiadaan kayu.
Pelajar-pelajar saya, saudara Adi Tahar, arwah Adi Tahar, membuat melalui arkeologi. Frederick Dunn sudah lama menceritakan lupusnya, hutan rimba kita, dan lain-lainnya semuanya, ya. Jadi kalau kita pergi di sini, kita pergi ke satu idea bahawa hutan rimba tropika sampai sekarang menjadi tumpuan utama penyelidik secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi masalahnya pada kita, kenapa kita tidak showcasekan hutan rimba tropika ni semacam ia satu wonder of the world. Sebenarnya kita mesti buat itu. Ini satu-satunya kekayaan negara kita. It is a wonder of the world. Mesti kita tingkatkan, kita martabatkan hutan rimba kita sendiri, sebab kecantikannya, sebab hasil di dalamnya, sebab pelupusan yang tidak sederhana mengenainya. Semuanya itu adalah isu-isu di mana kita boleh masuk jarum untuk memartabatkan penyelidikan dilakukan, supaya misalnya kita beri kelonggaran, kita beri kita beri orang pribumi itu memainkan peranan yang lebih hebat lagi dalam memelihara khazanah kita seperti hutan rimba tropika. Kajian saya berikutnya adalah biasanya dalam masa terkini ini, masa 10 tahun. Sebelum itu ada kajian-kajian lain. Saya sebut secara ringkas saja dengan UNDP, Sustainable Tropical Forestry, diberi wang oleh EU, European Union, sebanyak 1 juta euro untuk dibagi-bagikan untuk membuat kajian itu. Jadi kami semua bertindak untuk membagikan wang itu kepada 20 NGO yang bertindak selalu untuk melakukan kerja berkaitan dengan menjadikan atau meningkatkan kelestarian alam sekitar kita melalui alam tropical forestry. Satu-satunya NGO yang telah mendapat wang itu daripada 1 juta itu dibagikan kepada 20, bukan semua orang dapat wang yang sama banyaknya, adalah Nur Hayati daripada Tasik Chini. Ini Nur Hayati daripada Tasik Chini, Kampung Gumung, duduk dekat dengan Tasik Chini, dan telah membuat 2 perkara. Satu, meningkatkan lagi tanaman pokok-pokok dan pokok-pokok yang melestarikan alam. Kedua, bersama dengan rakan-rakan di kampung memperhebatkan lagi handicraft, handicraft, dan bagaimana nak membuat kertas daripada tumbuhan di tasik itu. Kalau nak buat kertas, dengan kertas itu dibuat sesuatu yang indah. Saudara Nur Hayati ialah orangnya. Beliau telah bekerja rapat dengan beberapa penyelidik dalam kumpulan kita di Tasik Chini, termasuk Dr. Khatijah, Musyrifah, dan beberapa orang yang lain yang berkajian di Pusat Penyelidikan Tasik Chini. Terima kasih. Yang lainnya dari Sabah dan Sarawak, dan semuanya itu adalah berkaitan dengan melestarikan alam sekitar melalui kegiatan-kegiatan yang bertanggungjawab, yang berhemah untuk melestarikan alam sekitar. Survei kebangsaan dan focus group research adalah kajian yang diselenggarakan dengan wang daripada EPU, Economic Planning Unit kita, daripada UNDP juga, dan daripada UNICEF. Ini kajian status sosioekonomi seluruh orang asli di Semenanjung Malaysia. Jadi kami buat kajian dengan 6 orang konsultan, iaitu mereka daripada Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, dan juga daripada Terengganu, daripada pelbagai fakulti yang arif dalam beberapa bidang. Dan ia kali pertama dilakukan di negara kita ini. Sejak 55 tahun tidak pernah dilakukan survei mengira berapa orang asli di Semenanjung Malaysia. Okey?
Apa implikasinya? Implikasinya mereka yang ada tu dulunya oleh kerana kesulitannya diagak-agak saja berapa orang. Kalau susah nak pergi kampung tu, banyak payah ke, tinggi sangat, jauh dalam hutan, daripada jauh ada remote sensing. Itu sampai tahun 2011 ya. Jadi kita lupakan saja tu lah. Mungkin susah sangat kerja tu. Tapi rakan-rakan kami memang melakukan survei secara perinci dan kami pilih ketua isi rumah. Ya, sebanyak 2,136 orang. Kerana orang asli bukan semua dapat kita lakukan kajian begitu. 180,000 orang asli, macam mana kita nak buat kajian? Jadi kita pilih yang teramai dalam 6 negara, ada yang tidak ramai pun juga kita pilih, dan kita ambil sampel itu dalam kalangan 2,136 orang. Jadi itu satunya cara kita buat, dan kita adakan juga perbincangan focus group dialog dengan mereka, dan kita hantarkan sudah siap kajian itu, tapi masih belum dapat diluluskan oleh kerajaan kerana dikhawatiri sebahagian daripada pendapat kita itu. Kenapa orang asli ni begitu miskin, kata dia. Saya kata ni ada data ni, sukarlah dipercaya. Kata kerajaan, sebenarnya sikit saja yang miskin. Kata saya, sebenarnya lipat kali gandakan, itulah yang sebenarnya miskin. Jadi isu besar, siapa yang miskin, siapa yang kurang miskin, bukan masalah persepsi, masalah fakta. Tapi fakta kita nak beri pada siapa? Siapa yang menilainya? Ini salah satunya isu yang merisaukan, yang menjadi satu perkara yang besar. Kita terus mesti buat kajian terus. Ada banyak isu. Projek bersama pendidik genetik UKM, Universiti Pennsylvania dan Oxford, untuk mengkhawatiri misalnya apakah betul teori yang mengatakan semua manusia itu datang pada Afrika, semuanya. Mana contoh yang terbaik selain daripada melihat orang asli kita? Macam mana? Jadi ini satu yang kita lakukan selama beberapa tahun. Projek genomik orang asli 5 tahun LRGS, banyak 11,000 di pohon, dapat 8,000 untuk 8 juta untuk 5 tahun. Sedang dijalankan pada tahap yang kedua, dijalankan oleh Universiti UiTM, Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Monash, dan 1-2 lain daripada institut. Jadi ini adalah penglibatan saya, projek bersama Kementerian Pelajaran, Pendidikan Khas, bersama dengan Tasik Chini, bersama dengan Betau, bersama tempat-tempat lain dulu. Memang daripada wang yang dilakukan, yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran. Projek penempatan semula Sungai Temir 2003 sampai 2009, saya ketua projek itu, ketua ini. Kebanyakan semuanya, hampir semua ketua lah. Jadi projek penempatan semula Sungai Temir 2003 ke 2009 melibatkan orang asli yang dipindahkan oleh kerana kerajaan Selangor inginkan air daripada Pahang nak dibawa ke Selangor. Jadi projek itu dibiayai oleh JICA, tapi melibatkan masalah orang asli di tempat dan tempat lain. Jadi kontroversi seperti biasa. Kenapa ditempatkan situ? Kenapa orang asli UKM dulu di UKM ditempatkan tempat lain? Begitu juga cerita lama. Jadi orang Sungai Temir tak faham kenapa kami ditempatkan tempat lain. Dia kata, kita nak adakan reservoir tu akan tinggi dan menenggelamkan kampung. Jadi apa sebab boleh dipindahkan orang asli? Kerana dalam Akta 134 yang dilihat semula pada tahun 74,
disebut secara khusus dalam bahagian 9 ke 13 itu bahawa mana-mana tanah yang ingin diambil, yang mau diambil atas nama pembangunan, maka orang asli itu boleh dipindahkan dengan digantikan dengan tanah yang hampir samalah. Tapi sebenarnya ia dapat bukan pampasan tapi sedikit ganti rugi atas rumah dan pokok-pokoknya saja, bukan tanah, bukan market value dan sebagainya, ya. Jadi itu Akta 134 dan dilihat semula juga pada tahun 2-3 tahun kebelakangan ini, dan jakwa telah berusaha untuk melakukan perkara itu supaya tidak menindas orang asli. Tapi tanah kita tahu adalah di bawah kuasa negeri. Kalau federal boleh anjurkan, negeri menimbulkan satu hal yang lain pula. Jadi begitu juga Kelantan ke Negeri Sembilan ke Selangor ke negeri, kerajaan negeri ada hak sepenuhnya ke atas tanah, ke atas air, ke atas hutan rimba tropika. Udara saja yang bebas. So, bagaimana kita nak? Saya buat kajian di Kundasang, Sabah tentang gelinciran tanah di Gunung Kinabalu waktu dulu, dan situ kita bekerja sama dengan masyarakat dusun, Tarazan di sana, dan semuanya melibatkan isu-isu yang hampir sama, isu tanah, isu alam sekitar dan sebagainya. Jadi ini sudah cukup kajian. Okey, alright. Berikutnya. Jadi fokus kita tadi saya sebut sebagai perkara pertama muka, dan sini saya sebut sedikit tentang perspektif siapa yang kita sebenarnya lakukan, adakan, kita ambil untuk membuat sebarang penyelidikan. Saya ingat di UKM tahun 70-an, awal 70-an, ada seorang sahabat kita yang ada di sini sekarang menanyakan kajian-kajian di universiti ini adalah kajian untuk siapa, sebab dia khawatir sebahagian kajian itu adalah bukan untuk kita. Jadi kawan itu memang ada di sini, tapi waktu itu dia terpaksa lenyap sebentar, terkeluar daripada universiti, tiada lagi di situ selama 15 tahun. Dia berketiadaan di universiti. Saya ketua jabatan tahun 74, 75, 76, Jabatan Antropologi, dipanggil oleh Naib Chancellor, buang kerja orang ini sebab sudah 6 bulan tidak datang kerja, ya. Jadi sudah diberi amaran 3 kali. Saya kata sudah. Masa itu Naib Chancellor dia Anwar Mahmud, Tan Sri Anwar Mahmud, ya. Jadi kami pun terpaksa sebagai ketua jabatan mengalami mengalami sesuatu yang tidak begitu seronoklah, membuang kerja seorang rakan yang begitu gigih, kerana ia begitu telus, kerana dia juga mengeluarkan satu surat khabar bernama Truth, TRUTH. Dia ada menimbulkan kesulitan, dia bukan kesulitan bagi pentadbir yang khawatir tentang siapa sebenarnya mendorong dia untuk melakukan ini, begitu telus memperkatakan sesuatu. Waktu itu memang tak boleh telus sangat, ya, sebab kita dikuasai oleh pelbagai pihak. Tapi akhirnya memang ia terpaksa tiada di kampus, dan lepas itu bila sudah sedar tentang kesalahan kita bawa dia balik. Bukan kesalahan kita sentiasa menjuarai dia juga, tapi kita bawa dia balik, dan sekarang dia memang ada di IKMAS. Itu sahabat kita. Jadi perspektif yang penting bagi kita adalah ketelusan, dan sentiasa itu diperdebatkan.
Sosioekonomi pribumi pula, persepsi terhadap kedudukan sosioekonomi masyarakat pribumi berbeza menurut teori yang disarankan. Serta teori mengatakan bahawa masyarakat pribumi terutama yang tinggal di hutan rimba tropika adalah masyarakat yang kaya. Ini teori barat daripada Chicago, Stone Age Economics bukunya. Yang kaya sekali dalam dunia dulu adalah orang di hutan rimba tropika. Masyarakat yang kaya, mereka kaya dengan kemewahan sumber termasuk makan yang sedia ada, proteinnya, karbohidratnya, vitamin semula jadi dan sebagainya. Amat cukup, amat mudah diperoleh, bersih dan sentiasa dalam keadaan segar. Bagaimana di tempat-tempat lain pula. Teori ini terhad pada kawasan tertentu. Teori yang kedua mengatakan bahawa masyarakat pribumi tidak pandai menggunakan sumber-sumber itu, malah memerlukan jenis-jenis makanan luar, fast food dan sebagainya. Dikatakan mereka kurang rajin berusaha menyara hidup secara aktif, justru disebut sebagai the lazy native. Ini cerita lama juga. Secara aktif tidak begitu rajin. Pendapat ini telah disebut dan disangkal oleh Syed Hussein Alatas dan kawan-kawan lain dengan berkesan. Native mempunyai cara hidup yang tidak memerlukan banyak makanan katanya, atau keperluan lain, tidak memerlukan banyak harta dan kelengkapan, maka tak perlu sibuk mencari dan menghimpunkan wang banyak-banyak. Bersantai pada siang hari, pada musim-musim padi membesar dan buah masak. The lazy native dimaksudkan juga bukan saja pribumi tapi Melayu. Masyarakat pribumi masa kini tinggal di pedalaman, di pinggir hutan dan di kawasan kota. Tidak ramai yang tinggal di kota. Ikut negeri juga. Di Penang memang tak ada sekarang ini. Tapi jangan lupa di Melaka ada 13 perkampungan orang asli. Mereka mudah dipindah sebab biasanya pemerintah percaya mereka tidak melakukan sebarang kesalahan. Lazimnya pemindahan pribumi ke tempat lain dibolehkan oleh sesuatu negara itu. Dan saya sebut tadi tentang Akta 134, boleh dipindahkan. Lama-lama disebut orang asli itu suka berpindah. Sebenarnya mereka yang memindahkan mereka. Lazimnya pemindahan pribumi ke tempat lainnya. Jadi yang selalu berlaku adalah kesulitan tertentu yang menjadikan kehidupan di tempat baru itu tidak selesa. Apabila dipertempatkan orang asli itu di tempat yang baru, biasanya ia jauh daripada kemudahan. Ya, tapi dia adakan kemudahan. Tapi dia kata, nantilah dulu. Kalau kemudahan tak cukup, tunggulah sikit dulu. Biasanya tunggu lama. Pembangunan ekonomi untuk projek-projek besar jelas menimbulkan hubungan tegang kerana kekurangan konsultasi dan pertimbangan yang lebih rapi. Akibatnya biasanya ekonomi pribumi terumbang-ambing. Politik pribumi dan pengetahuan tradisi setempat. Politik pribumi biasanya satu bidang yang kurang mantap. Sebenarnya ia telah menjadi bidang yang besar juga di tempat lain dan penting bagi penduduk setempat, terutamanya yang bermastatin di kawasan-kawasan hutan rimba tropika. Impaknya adalah terhadap sistem politik kebangsaan dan antarabangsa, dan ia amat berkesan. Rimba tetap menjadi rebutan politik kerana sumber kayu yang banyak. Biasanya rimba itu hak milik negeri di mana ia berada. Pembangunan jalan kecil dan besar, kawasan dipur atau pertanian dan perumahan memerlukan kebenaran dari pemerintah sebelum ia diterokai. Inilah termasuk kawasan-kawasan di negara kita. Ada satu bidang yang penting juga yang kini baru diterokai, iaitu arboriculture. Arboriculture ni pendidikan terkini membawa banyak keuntungan bagi kita di universiti. Jangan buat kajian tentang hutan rimba saja, Rafflesia saja, dan melupakan orang yang bergantung ekonominya kepada hutan rimba itu. Pertama, kalau kita buat kajian tentang arboriculture, ia memberi peluang untuk pembinaan keupayaan para pengkaji untuk membuat perbandingan arboriculture antara satu komuniti dengan yang lain, sama ada dia di peringkat kesamaan kepelbagaian biologi, hujan atau suhu. Kedua, boleh diteliti dari sejarah konteks
konteks dengan masyarakat arus perdana di luar, termasuk kajian perjuangan produk hutan rimba dengan masyarakat di luar. Produk rimba, hak milik orang dalam rimba itu tidak diiktiraf, tidak ada pasaran yang mantap untuk mereka gunakan. Ketiga, dari sudut sosial, kita akan ketahui aspek bentuk bahasa dalam perhubungan dan komunikasi antara komuniti. Selalu kita ambil barangan, produk, bahan-bahan pada hutan rimba, pedulikan siapa yang duduk di situ. Itu bukan arboriculture. Arboriculture menghendakkan kita mengenal orang. Ada protokol yang sebaiknya yang patut kita jadikan amalan. Keempat, masyarakat pribumi di hutan rimba tropika masih sama mengamal sistem pertanian Sweden. Pertanian Sweden adalah pertanian di mana dibakar hutan sedikit 1 ekar, paling banyak 1,5 ekar untuk subsistence, untuk rezeki mereka saja. Tapi pertanian yang disebut yang menggunakan jantolak itu berapa ekar agaknya digunakan, dan lebihan daripada kawasan yang telah diberi kebenaran untuk mereka terokai memang luas lagi. Kelima, penggunaan istilah merujuk pada kehidupan menunjuk banyak kesamaan. Akhirnya masyarakat tersebut juga mendekati domain pokok-pokok dan kaedah yang sama. Indigenous people. Saya buat kajian bersama dengan Profesor Bailey daripada Tulane University. Beliau adalah orang yang telah membuat kajian selama 30 tahun di dalam kalangan masyarakat Amazon dan juga mengkaji pokok-pokok itu. Pokok-pokok selalu kita ketepikan, kita tidak hiraukan sangat. Pokok-pokok itu sebahagian daripada kekayaan kita. Saya menganjurkan bahawa pokok-pokok itu selain daripada kerja-kerja dari frame, seluruh warga negara kita ni di universiti terutamanya menumpukan sedikit perhatian. Ada dalam kurikulum kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tumbuhan-tumbuhan di keliling kita, terutamanya pokok-pokok yang besar, hebat, yang memberi kekayaan dan memberi kecantikan pada kita. Begitu juga saya sebut sedikit tentang local knowledge. Ya, mana local knowledge? Ada tidak? Ya, pengetahuan tradisi setempat mempunyai implikasi yang amat luas dalam kita merencanakan kursus-kursus di universiti. Dengan istilah tradisi setempat, pengetahuan setempat, kita maksudkan tradisi ilmu yang ada dalam kalangan nenek moyang kita dulu. Sebahagiannya memang adalah merupakan tradisi yang patut kita perinci dan kita bangunkan, kerana sebahagiannya memang tidak berkaitan dengan tradisi kita. Sebahagian yang dibawa pada luar itu memang bukan dari tradisi kita. Kalau kita fikirkan konsep masa ke konsep apa pun, yang kita anuti adalah konsep dari luar. Kalau kita fikirkan cara-cara mengubat pun begitu juga. Jadi dalam buku Health and Beauty from the Rainforest yang kami bersama menulis dengan seorang pakar, dengan pakar-pakar juga daripada Jerman, UKM, daripada swasta, syarikat Biotropics, kami telah mengeluarkan buku-buku yang berkaitan dengan itu. Nanti ditunjuk sekejap lagi. Sekarang kita lihat sedikit impasan penyelidikan dan penulisan yang selain yang tersebut dalam bentuk gambar pula. Okey. Ini saya ambil kemudian gambar kita ada? Tak ada. Mana gambar-gambar ni? Tak masuk. Ada? Tak keluar. Tak ada gambar Gambar-gambar dalam buku ni memang ada. Ya. Tidak dapat ditunjukkan. Ya. Gambar-gambar ini menggariskan tahap-tahap penyelidikan saya sebahagiannya dan juga aspek-aspek yang telah saya sebut tadi. Tapi terlupa dimasukkan, tapi sudah ada dalam buku ini. Mohon maaf. Situ ya. Beberapa sekali.
sudah lanjut ya. Saya mohon mohon maaf. Gambar-gambar yang ditunjukkan sedikit adalah mengenai tahap-tahap penyelidikan saya. Gambar batin-batin waktu dulu tahun 72 saya mula kajian 71, 72. Gambar batin Dusat daripada Negeri Sembilan. Katanya antara lain yang saya lupa, yang saya boleh ingat, alam beraja, luak berpenghulu, bukit bukau batin yang punya, kata dia. Jangan lupa tu ya, ideologi seorang yang gigih memperjuangkan hak mereka. Bukit bukau batin yang punya. Itu yang dituntut sampai sekarang. Bukanlah semua bukit bukau itu, sebahagian. Ini menjadi satu perjuangan. Ya semua? Ya, Suhakam boleh support dulu kan? Batin Long bin Hok daripada Kerau, Lembah Kerau, PJK, seorang yang amat kritikal terhadap orang luar, terutamanya orang Melayu. Dia kata orang Melayu datang menceroboh saja, ya? Banyak menceroboh, mengacau, ambil durian tak bayar, ya? Kacau wanita kita, ya? Selalu jalan mencuri tangan, ya? Dan sebagainya. Ini orang Melayu, konsep dia tak sedar, kata dia. Punggung dia tak sedar, kata dia. Punggung seluar dia koyak pun dia tak tahu, kata dia. Ini hak, ini sahabat saya Puyang Kak alias Kuk daripada Tasik Bera, kawan lama saya, tapi seorang macam lebih pada profesor dari sudut ingatan dia. Begitu hebat ingatan dia. Selalu panggil saya bodoh. Kata, ya saya faham, ya, tapi ingatan dan power intelek dia hebat sekali, dan menceritakan banyak tentang ada okey. 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 Jadi yang pertama tadi batin Dusat. Handsome tak? Waktu dulu di Negeri Sembilan, seorang batin itu mempunyai banyak kuasa dari sudut karisma lah, bukan kuasa yang saya sebut tadi. Batin Dusat ini selalu cerita dengan saya, dia sebenarnya dengan anak raja di Negeri Sembilan setetek, kata dia. Maknanya dibesarkan dalam kalangan raja, tapi dia waris di hutan, waris di bukit. Dalam perlembagaan Negeri Sembilan, waris di bukit memang sebahagian daripada orang yang memilih raja, yang memilih yang di pertuan besar. Saya lihat sekarang kurang sedikit dihiraukan perkara itu. Kedua yang tadi, ini cerita, ini batin juga daripada Kerau, Batin Long, kawan baik saya, arwah Batin Long, banyak ilmu PJK, ya, dipaham. Sultan memang mengambil berat tentang orang asli, tapi dia mengambil berat dengan hal-hal lain juga, ya. Jadi Batin Long dia pandai, dia seorang puyang bermakna doktor besar. Puyang terang, dia puyang gelap, okay? Tapi approach ada yang lain. Next. Ini yang saya sebut sahabat rakan saya yang banyak ilmu pemohon, puyang juga. Puyang maknanya orang yang katanya ada hubungan yang erat dengan alam supernatural, ya. Malahan dia ada isteri dalam kalangan supernatural itu. Saya tak pernah jumpa isteri itu, ya, tapi selalu diceritakan bahawa dia dapat mesej daripada isterinya tiap-tiap bulan. Lagi banyak kali berjumpa dengan dia, lagi itulah lebih banyak ilmu dia. Mambang Kerdut nama isterinya tu, ya. Mambang, saya pun tak pernah jumpa Mambang, saya pernah jumpa Kerdut, kerana Kerdut bermaksud wanita, perempuan, okey. Dan dia selalu banyak cerita pada saya dengan ceritanya terhadap mati anak.
Mati Anak adalah version orang asli tentang Pontianak. Okey? Orang Melayu mempercayai tentang Pontianak. Apakah itu satu statement yang okey? Tapi orang asli mengatakan tiada Pontianak, ada Mati Anak. Jadi waktu tahun 2001 bila diminta saya membuat video tentang Pontianak, saya kata saya tak boleh buat. Saya boleh buat video kalau you betulkan konsep Pontianak itu menjadi Mati Anak. Mati Anak merupakan manusia wanita yang meninggal semasa dia melahirkan anak. Jadi dia mati anak dan terus bukan jadi Pontianak tapi jadi Bomo, jadi orang yang baik. So dia menunjukkan pada saya konsep Pontianak itu berlarutan dalam masyarakat oleh kerana hakikinya tidak disedari oleh orang Melayu. Ya, jadi terus ada Pontianak Sundal Malam, Pontianak ini dan Pontianak itu. Saya menyeru kepada pihak wanita dan lelaki untuk menghapuskan mitos Pontianak itu dan langsung tidak dikomersialkan lagi. Zawiyah boleh lakukan? Kawan-kawan mesti bertindak. Okey. Jadi banyak isunya dan beliau banyak menceritakan tentang sistem pemomongan orang asing. Next. Ini bomo-bomo Maori. Ini gambar dengan masyarakat Maori tahun 97 berseminar di Kuching mengenai aspek-aspek kesamaan antara masyarakat Maori, golongan Melayu di selatan dengan Melayu dan bertukar fikiran dalam seminar tersebut. Ya, teruskan. Ini yang saya sudah tunjuk tadi, Semang Revisited, masyarakat Semang di Perak, Sabah, di Pahang dan sebagainya. Antara buku yang kita tulis. Next, buku ini pun ditulis bersama dengan Museum Negara. Next, buku Peoples and Traditions, buku ensiklopedia yang saya jadi editor volume ini, Peoples and Traditions, tradisi-tradisi masyarakat di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Next, ini ramuan daripada hutan rimba dari buku ini, Health and Beauty from the Rainforest, yang kami keluarkan pada 2009. Ensiklopedia tadi 2007, 29 kami keluarkan buku ini, Health and Beauty from the Rainforest, dianjurkan oleh syarikat Biotropics, anak syarikat Khazanah, di mana kita gabungkan teori dan manifestasi tentang ramuan-ramuan yang dimakan, yang diadakan dalam sistem perubatan kita yang berunsurkan atau berpunca daripada hutan rimba tropika. Jadi tajuk dia Health and Beauty from the Rainforest, Malaysian Traditions of Ramuan. Jadi gabungan antara perubatan tradisi Cina, TCM, India, Ayurvedic, ya, orang asli dan Melayu. Kita nak tunjukkan bahawa semuanya itu diperoleh dan puncanya daripada hutan rimba tropika. Kalau lihat buku itu memang banyak. Saya beri contoh sedikit, ya. Terus ini semua ramuan ini ulam-ulam. Boleh tengok ulam-ulam tu. Semua anda kenal bukan? Tanamlah di sekeliling rumah. Next. Otai, kerdas, jerik. Itu semua bukan ramuan-ramuan yang mudah. Dia ada banyak khasiatnya. Ginger dan sebagainya. Ya, lagi. Alia. Ini saya cerita ramuan ni pada Perdana Menteri. Jadi dia kata dia janji nak baca, tapi tak tahu lah apa jadi. Maaf, itu buku yang saya hadiahkan pada dia waktu perjumpaan dulu. Next. Ini orang muda bersama penyelidiknya tahun 1994 di Tasik Bera. Itulah Kak tadi, kawan saya dan isterinya di rumahnya. Kak ni seorang penjelajah.
Dia membawa ilmunya keliling kampung Melayu ke Pekan dan sebagainya, meraih, menjual obat-obatan. Bagi saya, dia profesor, saya yang menjelajah. Ya, gitu. Profesor dia memang hebat. Next, gitu. Ini kawan pribumi juga, lama, kawan paling baik. Sudah tiada lagi. Ini pelajar tahun 86. Bila dia bekerja dengan saya sebagai pelajar, dia mesti duduk dalam hutan. Dia duduk di Gandah, tempat apa ni, kampung orang Cik Wong itu, berdekatan dengan gajah-gajah itu semua. Ya, pos Kuala Gandah. Tan Siu Bi tahun 86. Next. Ni adik-beradik tadi, Beng dengan Patung. Dengan Patung ni dua orang margas tua yang kerja di Taman Negara dan lama, banyak ilmu dari sudut perhutanan, ya, tapi sudah meninggal dua-duanya. Cik Wong, ya, lepas tu lagi. Ini kajian UNDP yang saya sebut tadi, Forest Management dengan UNDP tadi di setiap negeri di Asia Tenggara, di Cambodia, di Laos, di Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Kami bersama berjuang dan berjumpa antara satu sama lain untuk nak melariskan manajemen ataupun pengurusan hutan rimba tropika melalui tindakan di peringkat setempat. Ini yang pentingnya. Siapa yang menjagai kelestarian tempat itu? Bukankah orang kampung? Itu satu. Kita memang ada di Menara Gading selalu, kan? Okay, next. Ini salah satu dialog dengan orang kampung untuk melestarikan herba-herba yang ditanam di kampung mereka. Di Tasik Bra, saya fikir dalam 7-8 tahun dulu. When is it? 5 years ago. Okay, 5 tahun dulu di Tasik Bra sama dengan FRIM. Next. Di Tasik Bra juga, kan? Pos Iskandar, maknanya tempat pos orang asli di Tasik Bra juga, tempat kampung kita dulu, di mana saya menyediakan dengan bantuan isteri saya yang ada pada hari ini. Next. Ini juga kita selalu adakan dialog, kita selalu adakan bengkel dengan orang kampung supaya kita dapat bincang bagaimana kita nak lestarikan kehidupan mereka dengan melakukan projek-projek di peringkat setempat. Next. Hari dengan Deba Mani yang berhormat. Deba Mani member parlimen kita di Cameron Highlands. Siapa yang berpeluang, ramai antara penduduk di Cameron Highlands itu orang asli. Dikira 89 perkampungan orang asli ada di Cameron Highlands itu. Jadi saya selalu berbincang dengan dia. Dia pun ada undang saya untuk memberi ceramah dan buat bengkel dengan masyarakat di situ. Ya, next. Puyang Kak yang menjadi salah satu tumpuan tesis PhD saya dulu tahun 70-an ialah apa yang dilakukan oleh Puyang Kak itu semasa ia berada dalam trans. Berada di dalam trans maknanya masa dia kata dia lupa. Masa dia lupa, dia bertawaran, bercakap dengan rakan-rakan. Lepas itu dia menjalankan rawitan, menyanyi dan menceritakan tentang perjalanan dia di berbagai tempat. Dan saya rekodkan semuanya itu rawitannya dan disokong bagi itu, disokong oleh orang di sebelah kanan tu, nampak? Ini tahun 76 yang gambar yang saya simpan dia. Dipanggil tarun. Orang kanan biasanya 3, 4, 5 orang tarun memukul gendang. Dipanggil rebana oleh masyarakat Semlai di Tasik Bra. Dia tahu apa yang dinyanyikan, dirawitkan oleh Puyang itu dan sebagainya. Next, lagi. Ini dengan pusat kecemerlangan pedagogi orang asli yang banyak di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak diadakan oleh Kementerian Pelajaran kita
untuk mengajar kanak-kanak orang asli dan juga membawa ibu bapa orang asli terlibat bersama dalam mengajar kanak-kanak orang asli dan lebih berkesan lagi. Next. Ini bicara semasa di Victoria, University Victoria, University Zawiyah dulu kan, ya, Yo University. Pada tahun 1996, semasa saya menerima jawatan Professor of Malay Studies di University Victoria itu, ya, ada gambar satu situ, dan saya sebut tentang minat kita untuk nak berbicara tentang local knowledge orang Maori sebenarnya. Okey, next. Ini Marae, ya, Marae sudah kita pergi melihat Marae. Marae ini macam balai orang Maori lah. Dan sebelum kita masuk dalam masyarakat dia memang mesti mengundang kita masuk. Ada welcome dia. Ada apa ni? Ada upacara hari mai. Ya, di mana ini dia. Inilah orang-orang yang mengundang kita masuk ke dalam Marae itu. Tapi sebelum tu didahului dengan ini kek kita. Akar dilakukan. Ya, okey. Dan mereka dalam proses mengajar di Negeri Sembilan, mereka sekarang memang berhubung dengan satu tribe orang asli, orang-orang Maori, dan membuat perniagaan dengan mereka. Tapi protokol seperti ini memang dijalankan juga. Ini dilakukan oleh saudara Kamarudin Kaca dan kumpulan yang menamakan orang Melayu dengan orang Polinesia, orang Samoa, orang Tonga, orang-orang di selatan sebagai negara-negara ancestor kita, negara-negara masa dulu kan, ancestral nations of Malaysia. Ini tak ada rukun Melayu ni, sebenarnya ada banyak. So tengok betul-betul, badan sudah besar, hampir 2 kali besar Melayu, ya. Tapi itu sebab diet bukan. Okey, next. Sudah habis dah. Terima kasih banyak. Langkah-langkah memertabatkan juga adalah terpulang, saya rasa, kepada kita untuk memperbaharui teori ilmu warisan dalam menerima warisan lama di mana yang kita fikir berguna untuk kita gemblengkan ilmu itu. Jadi benda ini dalam tradisi baru kita, ICT dan sebagainya, mudah dilakukan. Lepas itu governance baru untuk sistem yang lebih saksama. Kita lakukan kerja-kerja ini dengan telus kerana kita mahu berkongsi bukan saja ilmu tapi juga keuntungan daripada pergabungan antara ilmu itu. Waktu dulu dicuri-curi saja. Sekarang kita mesti share dengan orang-orang yang bersama telah secara telus dan baik memberi kita maklumat tentang ilmu mereka. Kita kerjakan sama. Dari hutan rimba tropika ke dapur, terlihat tadi bahawa bahan-bahan hutan rimba tropika itu memang banyak tempatnya di dapur dalam segala ramuan-ramuan kita, makanan kita. Bolehkah kita bersama memperjuang untuk pribumi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.